Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita nak masuk muka surat baru untuk unit baru, tumbuh-tumbuhan, unit 4. Okey, untuk sains tahun 5 KSSR Semakan. Okey, kita masuk tajuk tumbuh-tumbuhan hari ni. Mari kita lihat apa yang nak cerita pasal tumbuh-tumbuhan untuk tahun 5 ni. Lihat pokok teratai ini. Bagaimanakah pokok teratai ini membiak di dalam kolam? Macam mana pokok teratai ini boleh membiak dalam kolam? Lihat juga pokok dandelion. Mengapakah biji benih dandelion terbang apabila ditiup angin? Ini contohlah pokok teratai, pokok dandelion terbang kan. Okay, ini gambar yang diberi pada muka surat ini untuk menarik perhatian kamu. Okay, untuk menarik perhatian awak semua untuk timbulkan rasa pemikiran. Kenapa ni? Kenapa ni? Jadi ini sebenarnya adalah permulaan yang menarik untuk tajuk tumbuh-tumbuhan. Jadi nampak ada persoalan kat situ. Bagaimanakah tumbuhan mengekalkan spesies dia? Macam mana tumbuhan nak jaga spesies dia? Kalau macam haiwan dia boleh beranak, boleh bertelur kan? Manusia melahirkan anak. Tumbuhan macam mana? Okey, melindungi diri dari musuh. Tumbuh-tumbuhan memiliki pelbagai ciri khas untuk melindungi dirinya daripada musuh bagi memastikan kemandirian spesiesnya. Kemandirian spesies tu maksudnya kebolehan dia menjaga spesiesnya daripada pupus. Jadi banyaklah ciri khas dia sebenarnya. Dia pun ada ciri khas juga. Nak lindungi diri daripada musuh. Bukan saja haiwan. Tumbuhan pun ada. Bagaimanakah ciri-ciri khas ini dapat melindungi tumbuh-tumbuhan daripada diganggu oleh musuhnya? Macam mana? Lain pokok, lain tumbuhan, lainlah caranya. Okey. Mari kita lihat situasi Melia dan adiknya ketika di kebun datuk mereka. Okey. Aduh, tajamnya duri buah durian ni. Hati-hati adik, duri tajam ini dapat melukakan musuh yang memakannya. Jadi buah durian dan nenas contohnya adalah berduri tajam. Itu cara dia nak lindungi diri dia daripada kena makan kan. Atau apakah itu? Ini getah pokok nangka. Getah ni melekit untuk menghindarkan musuh daripada memakannya. Okey, kalau kita manusia, kita bolehlah nak alang-alang kan. Kita lap lah apalah. Ataupun macam duri tadi, kita boleh potong elok-elok dengan pisau. Tapi kalau haiwan, mana ada haiwan getih pakai pisau. Yang contoh kalau haiwan pula yang ini untuk mengeluarkan getah ni. Yang ini mengeluarkan getah pokok nangka dan pokok betik contohnya. Haiwan tu gigit buah tu nanti ada lekit-lekit. Getah tu dia tak suka. Dia akan rasa lekit gigi dia. Dia tak boleh gosok gigi kan. Jadi itulah cara pokok nangka dan pokok betik, iaitu mengeluarkan getah untuk melindungi diri daripada musuhnya, iaitu haiwan yang nak makan dia lah. Manusia pun musuh dia sebenarnya sebab manusia pun makan dia. Kan? 95 kita lihat. Gatalnya. Daun buluh yang berbulu halus menyebabkan rasa gatal. Jangan sentuh daun buluh tu. Okey, pokok buluh dan pokok labu contohnya, dia berbulu halus. Bulu ni, bila awak perasan kan, bulu, kalau awak tengok bulu biasa, awak tak perasan tu jauh-jauh. Bila awak pegang buluh tu, rupanya ada bulu dekat buluh tu. Bulu tu boleh menyebabkan awak rasa gatal sangat. Jadi itu kalau kena kat haiwan, haiwan akan kegatalan. Tak dapatlah dia nak makan ataupun nak merosakkan pokok tu. Itulah cara dia melindungi diri daripada musuh dia. Okey. Bahaya, jangan petik bunga itu. Okey. Pokok alamanda beracun pada daun, batang, akar dan bunganya. Maksudnya daun dia, batang dia, akar dia, bunga dia sendiri adalah beracun. Racun itu dapat menyebabkan keracunan atau kematian. Ni nampak ni pokok alamanda. Pokok alamanda ni saya pun selalu petik ni, buat main tembak-tembak dia punya kelopak kan. Rupa-rupanya pokok ni beracun. Bahaya, baru tahu ni kan. Ni pokok alamanda. Okey, jadi hati-hati sebab pokok ni beracun. Kalau awak dah terpegang-pegang pokok ni, sila basuh tangan menggunakan sabun. Bersih-bersih. Okey, begitu juga dengan pokok pompong, dia beracun. Bahaya okey. Busuknya. Itu pokok jerimin. Daunnya berbau busuk supaya tidak diganggu oleh musuh. Ni contoh pokok yang bau busuk, pokok jerimin ni. Kalau pernah nampak lah Dan juga pokok bunga tahi ayam. Nama dia tak secantik wajah dia. Bunga tahi ayam ni lawa. Tapi nama dia pokok bunga tahi ayam sebab dia bau busuk. Okey. Alright. Berduri tajam, mengeluarkan getah, berbulu halus, beracun dan berbau busuk ialah ciri-ciri khas tumbuh-tumbuhan untuk melindungi dirinya daripada musuh bagi memastikan kemandirian spesiesnya.
Tapi setiap satu tu lain-lain lah kan. Ada yang bergetah, ada yang berduri tajam kan. Okay, bunga Pakma ataupun yang terkenal dengan nama Rafflesia, bunga terbesar di dunia. Dekat Sabah kan. Okay, dia kata, disoal, nyatakan ciri-ciri khas yang terdapat pada bunga Pakma untuk melindungi dirinya dari musuh. Bunga Pakma ni duduk dekat bawah. Kat bawah ni bila-bila je boleh kena makan dengan haiwan lain. Boleh kena pijak dengan orang. Tapi macam mana dia nak lindungi diri daripada musuh? Bunga Pakma ni cantik dah lah. Terang warna dia kan. Haiwan mesti suka. Tapi sebenarnya bunga Pakma ni dia berbau busuk. Sebab itulah dia boleh duduk walaupun dekat bawah. Kalau ikutkan tumbuh-tumbuhan kat bawah ni memang habislah kena dengan haiwan kan. Tapi sebab dia bau busuk maka haiwan tak suka. Maka sebab itulah bunga Pakma ini ataupun pokok Rafflesia, bunga Rafflesia ni ianya masih dapat selamatkan diri dia kerana dia mempunyai bau busuk. Itulah cara dia melindungi diri dari musuh. Okay, info sign. Pokok jerimin juga dikenali sebagai pokok penghalau nyamuk. Pokok ini biasanya ditanam di sekeliling rumah. Bau yang dibebaskan oleh daunnya tidak disukai oleh nyamuk. Okey. Alah, kenapa nak tanam pokok jerimin kan busuk? Tapi rupanya pokok ni busuk-busuk dia berguna. Sebab pokok ni kalau kita tanam, nyamuk tak suka. Nanti nyamuk keluar. Nyamuk kan bahaya. Awak nak busuk ke nak sakit kena gigit nyamuk? Nyamuk mendatangkan penyakit. Baik kita tanam pokok jerimin kan. Tak adalah baunya bau sangat. Tapi yang penting kita selamat kan. Itulah biasa orang biasa tanam. Okey. Jadi perisai tumbuh-tumbuhan aktiviti RIA. Untuk PAK21 aktiviti ini boleh dijalankan secara berkumpulan. Alat dan bahan. Pensel bekas 25 keping kad gambar tumbuh-tumbuhan yang mempunyai ciri-ciri khas yang berbeza. Dan nota yang berpelekat. Okey, macam mana nak buat ni? Langkah-langkah dia yang pertama di dalam kumpulan bergerak ke setiap stesen secara berkumpulan. Pergi ke stesen-stesen secara berkumpulan. Stesen 1. Ting-ting. Di stesen pertama, perhatikan gambar yang disediakan dan kenal pasti ciri-ciri khas yang dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan dalam gambar untuk melindungi diri dari musuh. Kita tengok je gambar tu ada pokok cactus dan sebagainya kat situ kan. Kita tengok je kat stesen pertama. Kemudian, tuliskan jawapan pada nota berpelekat dan masukkan ke dalam bekas. Kita tuliskan jawapan dia, masuk ke dalam bekas. Kemudian ulangi langkah 1 hingga langkah 3 bagi setiap stesen seterusnya. Maksudnya dekat setiap stesen tu ada benda yang sama lah. Jadi dia kena tulis masuk dalam kat setiap stesen. Okay, kemudian setelah selesai bergerak ke setiap stesen, ketua kumpulan akan mengambil bekas jawapan dari satu stesen. Okay. Ketua kumpulan akan ambil bekas jawapan dari satu stesen. Maksudnya satu kumpulan ambil satu stesen. Awak nak stesen 1 ke stesen 2 ke kumpulan tu, contohnya ketua kumpulan dia ambil stesen 5 punya. Kan? Kemudian bincangkan jawapan yang terdapat dalam bekas. Kita bincangkan jawapan dalam bekas tu. Tak semestinya kita punya. Kadang ada kumpulan lain punya. Kan jawapan-jawapan tu. Jadi kita akan tengok bincang. Betul ke tidak? Kemudian yang ketujuh, bina satu peta pemikiran daripada hasil perbincangan itu. Maka kita pun buat peta pemikiran dalam kumpulan. Okay, soalan dia A. Bagaimanakah ciri-ciri khas yang dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan dalam gambar dapat melindungi diri dari musuh? Maksudnya contoh, kalau awak buat aktiviti ni baru awak boleh jawablah soalan ni. Jadi ciri-ciri khas contohnya macam mana bau busuk boleh melindungi diri daripada musuh? Bau busuk nanti, jawapan dia, bau busuk menyebabkan haiwan tidak mahu dekat. Ataupun awak cakap, bagaimanakah berduri itu boleh melindungi diri musuh? Awak jawab berduri kan? Berduri, haiwan akan cedera ketika memakannya. Itulah salah satu contoh jawapan A. Okay? Yang B pula, berikan contoh tumbuh-tumbuhan lain yang mempunyai ciri-ciri khas yang sama dengan ciri-ciri khas yang telah dikenal pasti. Okay, contoh awak jawab yang A tadi adalah pokok durian sebab dia berduri. Jadi yang B tu, awak bagilah contoh lain, pokok nanas pula. Itulah contohnya. Kan? Itu salah satu yang menarik. Itu dapat mencambahkan minda kita. Jadi kalau awak buat aktiviti ni, awak boleh jalankan dengan soalan-soalan ini. Okey, nota guru. Sediakan 25 keping gambar tumbuh-tumbuhan yang mempunyai ciri-ciri khas yang berbeza. Letakkan alat dan bahan di setiap stesen. Jadi cikgu-cikgu kena sediakan bahan semualah, senang kalau nak buat aktiviti ni lah. Okey. Kemudian, penyesuaian diri dengan iklim dan perubahan musim. Okey, sebenarnya tumbuhan ni macam haiwan juga. Dia tak semestinya jaga diri daripada musuh je. Dia pun ada musim-musim dia sendiri. Macam musim panas, musim sejuk. Kalau haiwan dulu dia ada cara nak lindungi diri daripada musim sejuk. Ada yang migrasi, ada yang hibernasi, ada yang kulit tebal. Jadi tumbuhan pun sama. Lagilah tumbuhan tu tak boleh nak bergerak, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi macam mana tumbuhan tu nak jaga diri dia bila berlaku perubahan musim? Terlalu sejuk atau terlalu panas?
Okey. Selain daripada musuh tadi, ini pula masalah yang kedua. Okey. Tumbuh-tumbuhan mempunyai ciri-ciri khas untuk menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim bagi memastikan kemandaran spesiesnya. Ni pokok ni sangat popular, iaitu pokok kaktus. Saya suka cuaca seperti ini. Dia suka tengah panas. Panasnya cuaca di sini, pokok bunga tu dah lembek, tapi yang kaktus masih gah lagi. Kemudian ada ribut afan. Kuatnya angin bertiup. Saya tidak bimbang. Ke pokok-pokok lain bila angin bertiup kencang, pokok lain semua dah macam nak runtuh, tapi pokok kelapa masih relax aja. Cikgu dia tanya, bagaimanakah tumbuh-tumbuhan menggunakan ciri-ciri khasnya untuk menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim? Okey, ini satu contoh lah ni. Cuba fikir. Kaktus macam mana dia boleh duduk tempat panas? Yang pokok kelapa relax je, macam mana dia boleh tak terbang pula? Jom kita masuk satu demi satu. Mari kita fahami ciri-ciri khas tumbuh-tumbuhan yang berikut untuk menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim. Okey, musim angin kencang. Zoom kan, angin kencang kan. Okey, pokok kelapa dengan pokok ru contohnya. Okey, pokok kelapa kata, saya pokok kelapa, saya mempunyai batang mudah lentur. Kalau perasan pokok kelapa tu boleh tolak kan, batang dia boleh gerak-gerak kan bila kena tiup angin. Tu namanya batang mudah lentur. Dan daun berpecah-pecah tu. Daun pecah-pecah tu macam ni. Contohnya nampak ni. Daun dia kan pecah-pecah. Dia bukannya sebiji macam pokok pisang tu. Daun dia berpecah-pecah. Ada ruang lah antara daun tu. Kalau kena tiup angin, nanti udara angin tu boleh lalu celah-celah dia. Sebab itulah dia boleh kuat. Dan batang dia pun lentur. Jadi dia boleh bengkok-bengkok pun tak apa kalau kena tiup angin. Jadi dapat mengurangkan daun yang berpecah-pecah, yang dapat mengurangkan rintangan angin kencang. Okey, seterusnya pokok ru. Saya pokok ru. Saya mempunyai batang dan ranting yang mudah lentur. Dia pun samalah. Saya ingatkan tak tadi, pokok ru pun sama. Pokok ru pun mempunyai batang dan ranting yang mudah lentur serta daun berbentuk jarum yang dapat mengurangkan rintangan air kencang, angin kencang. Jadi pokok ru dan pokok kelapa ni geng baik lah. Dia pun sama macam pokok kelapa. Tapi kalau pokok kelapa daun dia berpecah-pecah. Kalau pokok ru daun dia berbentuk jarum. Okey. Walaupun pokok ru tu dia ada nipis-nipis dia punya ranting, tapi ranting dengan batang dia pun mudah lentur. Jadi sebab tu dia boleh bertahan. Okey. Iklim panas dan musim kering. Contohnya, saya pokok kaktus. Saya dapat hidup dalam iklim panas dan musim kering. Daun saya terubah suai menjadi duri untuk mengelakkan kehilangan air. Maksudnya, daun dia tu, duri tu sebenarnya daun dia. Batang saya dapat simpan air dan akar saya yang panjang pula dapat bergerak jauh ke dalam tanah untuk serap air. Maksudnya pokok kaktus ni akar dia boleh panjang ke bawah. Batang dia pula, dalam batang dia boleh simpan air. Kita boleh potong batang tu, tengok dalam dia ada air. Dan juga dia punya duri tu sebenarnya daun dia. Daun dia berbentuk duri. Jadi ada 3 poin penting dekat kaktus. Yang pertama, daun berbentuk duri, batang menyimpan air. Yang ketiga, akar yang panjang untuk mencari air jauh ke dalam tanah. Okey. Seterusnya, saya pokok tomato. Batang dan daun saya yang berbulu halus dapat mencegah daripada kehilangan air ketika cuaca panas. Pokok tomato ni batang dia dengan daun dia ada bulu-bulu halus. Tengok ni, dia zoom in. Jadi dapat cegah daripada kehilangan air ketika cuaca panas. Jadi bulu-bulu halus ni lah yang dapat merangkap air keluar daripada pokok tomato tu. Okay, ni kena tahu. Ini benda yang baru juga ni dalam sukatan ni. Kemudian pokok kunyit. Saya pokok kunyit. Saya menggulungkan daun ketika cuaca panas untuk mengelakkan kehilangan air. Macam pokok pisang juga tau. Pokok pisang pun dia boleh gulung. Kalau perasan pokok kunyit tu kadang-kadang dia tergulung. Bukannya boleh nampak direct digulung, tak adalah. Mungkin tiba-tiba nanti lama dia dah bengkok itu. Sebenarnya dia nak elak daripada permukaan terdedah. Bila permukaan dia terdedah daun dia, nanti lagi air banyak keluar. Jadi bila dia bengkokkan, dia tutup badan dia, so kuranglah sikit permukaan yang kena cahaya matahari. Bila kurang yang kena cahaya matahari, kuranglah air keluar. Okey. Seterusnya, pokok keladi. Saya pokok keladi. Saya mempunyai daun berlilin. Daun berlilin. Tak payah tengok curah air dekat pokok keladi ni, kat daun dia. Nanti air tu turun nampak seketul-seketul. Sebab dia tak boleh lut air tau. Dia ada lilin. Jadi lapisan berlilin untuk mengelakkan kehilangan air yang terlalu banyak ketika cuaca panas. Itulah pokok keladi. Okey, pokok getah pula. Saya pokok getah.
Saya hanya perlu meluruhkan daun je. Untuk mengelakkan diri daripada kehilangan air ketika cuaca panas dan musim kering. Oh, macam ini pun ada pokok getah ni, dia bila dia musim panas atau kering, dia akan buang banyak daun dia ke bawah. Sebab daun ni adalah menjalankan proses fotosintesis, membuat makanan. Tapi bila dia nak menjalankan proses fotosintesis, dia perlukan air juga. Jadi bila banyak daun, banyaklah air yang diperlukan untuk menjalankan fotosintesis. Jadi bila musim panas dan kering, dia tak mampu nak jaga semua daun tu. Jadi dia terpaksa luruhkan beberapa daun supaya pokok tu boleh masih hidup lagi. Okay, sebab daun dia banyak kan. Itu salah satu cara lah, iaitu pokok getah. Okay. Seterusnya iklim sejuk pula. Saya pokok maple. Pokok maple. Maple ke maple Saya mempunyai kulit yang tebal pada bahagian batang untuk melindungi diri dalam iklim sejuk. Pokok maple ni dia dekat iklim yang sejuk, maka dia punya kulit tu tebal. Supaya taklah beku nanti pokok tu. Kulit dia tebal Seterusnya. Okey. Daun berbentuk jarum, pokok pain. Kulit yang tebal. Pokok pain mempunyai ciri-ciri khas untuk hidup dalam musim angin kencang, cuaca panas, cuaca sejuk. Ini lagi bagus ni. Dia boleh hidup dalam cuaca panas, dia boleh hidup dalam cuaca sejuk, dia boleh hidup dalam angin kencang. Berdasarkan ciri-ciri khas yang dinyatakan, bagaimanakah pokok pain menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim. Contoh, angin kencang, dia punya kulit dia tebal. Pokok pain ni batang dia mudah lentur, daun dia pula berbentuk jarum. Senanglah kalau angin tolak pun dia boleh ngelak-ngelak lagi, boleh lalu kat celah-celah daun. Kan, pokok dia pun boleh goyang-goyang sikit kan, sebab ada batang yang mudah lentur. Macam mana pula kalau kat tempat yang panas? Tempat yang panas, batang dia daun dia kan berbentuk macam jarum kan. Jadi bila bentuk jarum, macam kita tengok macam kaktus lah. Pokok kaktus bila musim panas, daun dia bentuk jarum, kuranglah air nak keluar. Jadi begitu juga dengan pain. So dia boleh simpan air ni sebab daun dia berbentuk jarum. Dan satu lagi adalah kulit yang tebal. Bila kulit tebal, bila musim sejuk, dia dapat menjaga diri dia daripada sejuk sebab kulit dia tebal. Jadi pokok pain ni sangat-sangat hebat dalam ketiga-tiga situasi tersebut. Okay. Jadi batang mudah lentur, daun berpecah-pecah, daun berbentuk jarum, daun yang terubah suai menjadi duri, batang yang menyimpan air, akar yang panjang, berbulu halus, menggulungkan daun, daun berlilin, meluruhkan daun dan kulit yang tebal ialah ciri-ciri khas tumbuh-tumbuhan untuk menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim bagi memastikan kemandirian spesiesnya. Okey. Jadi pokok bunga kertas, dia cikgu dia tanya lagi. Pokok bunga kertas akan meluruhkan daun ketika cuaca panas dan musim kering. Kenapa? Pokok bunga kertas, kenapa dia luruhkan daun? Konsep dia samalah juga dengan pokok getah tadi. Sebab dia nak kurangkan air yang keluar akibat untuk fotosintesis. Jadi kurang penggunaan air. Bila daun luruh, kurang penggunaan air, maka pokok tu dapat survive. Okay? Dapat hidup lah. Samalah macam kes pokok getah tadi. Okay? Jadi info sign, kulit yang tebal pada batang tumbuh-tumbuhan dapat melindungi air yang diserap oleh tumbuh-tumbuhan tersebut daripada membeku akibat iklim sejuk melampau. Okay, jadi maksudnya tadi yang cerita pasal pokok pain dan juga pokok maple ni, kulit tebal tu bukan saja untuk sejuk lah. Sebenarnya sejuk tu sebab dekat dalam batang dia tu air lalu daripada akar naik ke atas. Jadi kalau musim sejuk, air tu boleh beku. Jadi bila kita pokok pain tu kulit dia tebal, jadi dia tak sejuk sangat, air tu tak beku lah. Tu guna dia ni info sign tu. Okey. Jadi seterusnya aktiviti RIA adalah aktiviti individu, postcard digital, alat dan bahan, komputer dan capaian internet saja. Langkah-langkahnya senang. Layari internet untuk mencari maklumat tentang ciri-ciri khas yang ada pada tumbuh-tumbuhan untuk melindungi diri daripada musuh. Muat turun maklumat dan gambar tersebut. Kemudian kita berbekalkan gambar dengan maklumat yang awak dah muat turun tadi, yang awak dah save tadi. Hasilkan postcard digital. Awak cari postcard, awak hasilkan. Jadi yang keempat, simpan postcard digital yang dihasilkan dalam folder. Dah siap, awak save lah. Lepas tu muat naik postcard digital tu ke dalam aplikasi Google Classroom. Kalau cikgu awak macam musim pandemik ni kan, belajar dari rumah, kalau cikgu awak nak suruh buat benda ni pun boleh. Awak cari gambar-gambar, awak muat naik ataupun awak download. Kemudian awak masukkan dalam postcard digital, awak buat bentuk postcard kan. Kemudian awak save dan awak downloadkan ke Google Classroom, hantar pada cikgu awak. Ini adalah salah satu daripada aktiviti yang menarik juga untuk dibuat. Okay. Ya, ada soalan kat bawah. Perlihatkan ciri-ciri khas yang ada pada tumbuh-tumbuhan untuk menyesuaikan diri dengan iklim
dan perubahan musim dalam gambar yang dipilih untuk postcard kamu. Okey. Maksudnya contoh awak pilih pokok kelapa, macam kat sini kan dia pilih pokok kelapa. Ni pokok pinang. Contoh kalau awak pilih pokok kelapa lah. Okey, jadi macam mana nak perihalkan, awak tulis dekat tepi tu pokok kelapa ni dia ni apa? Dia punya batang dia mudah lentur, daun dia daun dia berpecah-pecah, jadi sesuai untuk ditiup angin, dia boleh tahan lagi. Sebab tu dia boleh duduk dekat tepi laut. Awak perasan tak pokok kelapa? Dia kat mana? Dekat tepi laut kan? Kalau masa kecil-kecil pun, kalau kita lukis gambar pulau, mesti ada pokok kelapa. Sebab pokok kelapa ni memang Allah cipta dia dekat tepi laut dan dia juga disebarkan melalui air. Jadi sebab itulah cantik je ciptaannya. Dia pokok tu pun mudah lentur dan bila kena tiup angin dia boleh terkawal. Nampak tak? Semuanya ada sebab. Alhamdulillah. Okey. Jadi saya rasa sampai situ saja untuk hari ini perbincangan kita. Kita akan sambung lagi pada kelas akan datang dengan pencarian biji benih atau buah. Macam mana tumbuhan ni dipencarkan biji benih atau buah dia? Okey, dengan muka surat 104 pada pertemuan akan datang. Nantikan video seterusnya daripada saya. Okey, teruskan subscribe dan tekan butang loceng. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.